Bertemu kembali Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1286. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Kerajaan perpaduan ingin dijatuhkan. Inikah punca sebenar? Kalau pemimpin yang dilusi rakyat, apa lagi? Naratif kebencian agama dan kaum wajib dibendung. Jangan disinonimkan gelaran dan label dengan jubah dan kopiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau percaya cubaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan hanya dilakukan pihak yang takut salah laku mereka terdedah. Anwar menolak tomahan bahawa tindakan membantras rasuah hanya bertumpu kepada ikan bilis kerana pentadbirannya tidak akan campur tangan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang membabitkan jerung. Saya memberikan SPRM kelonggaran sepenuhnya dan wewenangnya. Sedikit sebanyak sudah banyak terbongkar. Saya tidak mahu mengulasnya setiap kali pihak penguasaan diberikan kuasa. Malah saya setiap minggu berpesan saya tidak masuk campur jika seseorang disiasat. Amalan pemunggahan kekayaan negara yang agak memualkan. Kita ada pengalaman orang besar ditangkap dan ini membuktikan tindakan tidak hanya tertumpu kepada ikan bilis, katanya. Beliau berkata demikian pada naratif khas terbitan disiarkan secara langsung di RTM baru-baru ini. Beliau mengambil contoh dalam siasatan terhadap program Jana Wibawa yang merangkumi projek-projek peruntukan besar sejak era Tan Sri Mahyadi Mak Yassin sebagai Perdana Menteri. Memualkan dan saya ialah kerana kita ada pengalaman yang orang besar pun sudah ditangkap. Tapi apakah ini pengajaran? Belum ada pengajaran. Kalau lihat umpamanya fail-fail tebatan banjir, sebut soal menara telekom, sebut soal Jana Wibawa, setiap kes itu ada sahaja percobaan ataupun pemunggahan kekayaan untuk tokoh-tokoh besar. Jadi saya dalam kesempatan yang ada, insya-Allah saya akan pastikan ada tindakan supaya jadi pengajaran kepada yang lalu dan yang sekarang. Dalam kes ini, projek dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera tertentu dengan penuh kerahsiaan, khususnya semasa pengisytiharan darurat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini termasuk projek penebatan banjir oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air yang diterajui Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Berhubung pemunggahan kekayaan, Anwar menegaskan akan memastikan ada tindakan pengajaran pada masa lalu dan sekarang. Soalnya, kalau ada bukti yang jelas, ambil tindakan, jangan peduli tomahan kerana ada puak guna agama Islam yang mengaitkan ada dendam. Ujarnya, dia berkata negara ini rosak, tiada upaya bangkit semula. Kalau kita kumpul kekayaan, sedangkan rumah rakyat separuh robek, tetapi ada pemimpin bersenang-senang memunggah kekayaan negara. Saya tidak akan dianggap berjaya kalau gunakan kuasa untuk menekan musuh tanpa fakta dan data dan bukti yang nyata, tegas Anwar. Pada 20 Disember tahun lalu ketika membentangkan rang undang-undang RUU Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 di Dewan Rakyat, Anwar berkata daripada 15 bilion ringgit untuk projek tebatan banjir itu boleh dijimatkan hampir 2 bilion ringgit jika dihentikan amalan rundingan terus. Kadang-kadang rundingan terus apabila disemak diberi kepada syarikat menantu, syarikat anak. Ini yang kita nak elakkan. Ini bukan kenyataan melulu. Saya sebut di Parlimen setelah meneliti dokumen, katanya. Sementara itu, seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat ditahan pada 6 Januari lalu kerana disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang 2020 hingga 2022. Menurut laporan media pada 9 Disember tahun lalu, SPRM menegaskan siasatan awal mendapati peruntukan terbabit dianggar berjumlah 530 bilion ringgit berkaitan pengurusan COVID-19. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion ringgit
ringgit adalah dana kerajaan, manakala 437.5 bilion ringgit bukan daripada kerajaan. Hampir 90% projek yang diberikan secara rundingan terus masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Susulan itu, siasatan SPRM difokuskan kepada baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10% hingga 20%. Suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Menurut laporan, beberapa kontraktor di soal siasat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 Datuk Rahman hingga 10 Januari. Walaupun identiti suspek tidak didedahkan, tular di media sosial nama Adam Radlan yang mempunyai tali persaudaraan dengan Datuk Muhammad Adlan Berhan, menantu bekas Perdana Menteri ke-8. Itu cuma puncak bongkar ais pelanggaran tata kelola tadbir urus kerajaan yang terbongkar. Justru tidak hairan apabila Anwar berkata yang kononnya mereka itu bersih, kini sedikit sebanyak sudah terbongkar dan akan ada banyak lagi. Dalam erti kata lain, Perdana Menteri amat jelas punca kewujudan konspirasi tebuk atap untuk menjatuhkan beliau, persis langkah Sheraton. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno menyanggah laporan kadar keluaran dalam negeri kasar KDNK yang meletakkan Kelantan sebagai negeri termiskin. Beliau berkata kuasa beli rakyat di Kelantan adalah tinggi sekaligus memberi petanda penduduk di negeri berkenaan sebenarnya terdiri daripada golongan kaya. Kuasa beli di Kelantan tinggi walaupun orang kata negeri Kelantan miskin. Tapi saya tahu rakyat Kelantan kaya. Sebab itu Pasaraya Maiden yang terbesar di Malaysia didirikan di Kota Baru. Kalau tak ada kuasa beli, siapa nak datang buka pasaraya terbesar? Kata pengarah pilihan raya PAS Pusat itu ketika berucap di program bersama Urus Setia Belia Kelantan di Kota Baru, Lapor Malaysia Kini 28 Jun 2022. Menurut laporan, Sanusi berkata Kedah yang ditakbirnya juga akan berusaha mengikut jejak Kelantan. Alhamdulillah, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Kita akan bawa sebanyak mungkin pelaburan dalam sektor industri datang ke Kedah dan menyediakan peluang pekerjaan. Kata Sanusi seperti dipetik, benarkah Kelantan dan Kedah kaya? Kemarin media melaporkan taktik licik satu sindiket yang menyeludup masuk Daun Ketum ke Kelantan menggunakan lori tangki simen tumpas selepas kegiatan mereka dikesan pihak berkuasa. Dua lelaki iaitu pemandu lori dan kelindan masing-masing berusia 28 tahun ditahan polis di Batu Enam, Batu Melintang, Jeli, Kelantan kira-kira jam 4 pagi. Sebanyak 200 bungkusan hitam yang di dalamnya berisi daun ketum membabitkan nilai keseluruhan RM20,000 dirampas. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata tangkapan itu dilakukan selepas pegawai dan anggota yang membuat ops rondaan mendapati lori tangki simen berkenaan dalam keadaan mencurigakan apabila berlaku pergerakan awal pagi. Susulan itu, pegawai dan anggota polis menahan untuk memeriksa sebelum mendapati terdapat satu botol air ketum yang berada di bahagian kaki suspek. Pemeriksaan lanjut turut menemui 20 bungkusan daun ketum yang disorokkan di bahagian bawah tangki simen berkenaan. Kita percaya bekalan terbabit dibawa dari utara untuk pasaran Kelantan dan kedua-dua suspek berkenaan bekerja sebagai pemandu lori, katanya pada sidang media di Petik Berita Harian. Muhammad Zaki berkata ujian air kencing terhadap kedua-dua suspek juga didapati positif dadah jenis benzo selain masing-masing mempunyai 2 dan 3 rekod jenayah lampau. Kedua-dua suspek ditahan bereman selama 4 hari sehingga 10 Januari dan kes disiasat mengikut Seksyen 30(3) Akta Racun 1952, katanya. Dalam satu kes dadah yang berasingan, Muhammad Zaki berkata polis menahan 4 lelaki termasuk pelajar sekolah berusia 16 tahun bagi membantu siasatan penemuan dadah jenis ketamin bernilai lebih 1.4 juta ringgit. Dadah tersebut ditemui dalam bonet sebuah kereta jenis Perodua Myvi pada sekatan Jalan Raya Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kampung Laloh, Kuala Krai, Kelantan pada Jumaat. Terdahulu pada 30 Jun 2022, Datuk Mas Ermianti Samsudin yang ketika itu menyandang jawatan sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang berkata sebanyak 70% kes yang dikendalikan di Mahkamah di Kelantan membabitkan jenayah berkaitan dadah. Kes dadah ini adalah serius dan tidak boleh dipandang ringan. Sebaliknya, pelbagai pihak termasuk orang ramai perlu memainkan peranan dalam menangani kes dadah ini, katanya pada sidang media selepas melawati Kompleks Mahkamah Kota Baru di Petik Media.
Menurut pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Kelantan, Rohayu Ahmad, berdasarkan statistik penyalahgunaan dan penagih dadah serta bahan mengikut negeri bagi Januari hingga Mac 2022, data awalan suku tahun pertama 2022 mencatatkan Kelantan sebagai negeri ketiga tertinggi iaitu 10,928 kes. Kedah merekodkan jumlah tertinggi iaitu 12,524 kes, diikuti Selangor 11,239 kes, Kelantan 10,928, Terengganu 10,849 dan Johor 10,600 katanya dipetik Harian Metro 9 Ogos 2022. Demikian yang berlaku di negeri yang pemimpinnya memperbodohkan rakyat dengan delusi bahawa mereka kaya raya. Pemimpinnya tiada iltizam politik untuk berinovasi. Bagaimana mengatasi isu banjir yang mengancam pada setiap tahun, bekalan air bersih, sampah, peningkatan kes jenayah seksual dan masalah pengangguran. Yang ada hanya wujud pihak tertentu yang mengambil kesempatan terhadap kelemahan kepimpinan itu untuk berinovasi bagaimana hendak menyelundup dadah supaya tidak dapat dikesan oleh penguat kuasa. Kerajaan perpaduan yang dibina menerusi gabungan yang seimbang di antara semua kaum di Semenanjung, Sarawak dan Sabah adalah pemerintahan alternatif terbaik. Kewujudannya berdasarkan titah nasihat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan direstui Raja-Raja Melayu untuk membawa Malaysia keluar daripada kemeluk ketidakstabilan politik dan kemurungan ekonomi. Bagaimanapun, kata Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang, kenyataan politik yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan yang melampau telah mencetuskan kebimbangan bukan sahaja rakyat yang cintakan keharmonian, bahkan juga Raja-Raja Melayu yang merupakan payung bangsa dan agama sangat khawatir jika ia tidak dibendung. Naratif kebencian agama dan perkauman dibimbangi mewujudkan prejudis serta ketakutan antara kaum di Malaysia walaupun sudah hidup dengan harmoni selama ini. Naratif ketakutan kaum dan agama dalam kempen pilihan raya umum yang lalu telah mewujudkan prejudis dan ketakutan antara kaum di Malaysia yang sekian lama menikmati kehidupan harmoni walaupun berlainan bangsa, budaya dan agama, tegas Ahmad Awang. Dan berkata demikian dalam ucapan perasmian Konvensyen Naduah Ulama Nahdah Jadidah Nunji 2023 yang menekankan bahawa kempen tidak bertanggungjawab daripada pihak lawan boleh menyebabkan perpecahan antara rakyat Malaysia. Bertemakan kerangka perpaduan berteraskan rahmatan lil alamin, Konvensyen Nunji 2023 berlangsung di Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz SUK Shah Alam, Selangor Sabtu lalu. Ahmad Awang dalam ucapan perasmiannya menekankan tentang kempen tidak bertanggungjawab daripada pihak lawan boleh menyebabkan perpecahan antara rakyat Malaysia. Di atas kebimbangan tersebut, beliau menggesa agar dihentikan provokasi politik yang memainkan sentimen perkauman. Justru kerajaan perpaduan perlu memainkan peranan dengan menguatkuasakan undang-undang untuk menolak anasir jahat daripada pihak lawan, katanya. Nunji adalah inisiatif amanah yang menjadi pentas untuk golongan cendekiawan memperhalusi isu kenegaraan berpaksikan gagasan rahmatan lil alamin atau RLA dalam proses membentuk Malaysia menjadi negara rahmah. Konvensyen ini menghimpunkan para ilmuwan dan ahli akademik bagi membincangkan situasi perpaduan dalam negara yang selama ini menjadi lambang perjuangan Parti Amanah dan Pakatan Harapan. Menurut Ahmad Awang, kemenangan di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, negeri yang mempunyai teras Melayu paling ramai, adalah disebabkan sentimen perkauman dan agama yang melampau. Mereka ini diancam dengan ayat jika PH menang maka kaum Cina akan memerintah. Lebih dahsyat, anak kecil disogok dengan ketakutan palsu seperti kanak-kanak perempuan tidak boleh pakai tudung dan perlu menggunakan skirt pendek ke sekolah, manakala pelajar lelaki perlu mengenakan seluar pendek, ujarnya. Sehubungan dengan itu, beliau mengingatkan agar umat Islam tidak khawatir dengan kewujudan kaum lain yang tinggal bersama di negara ini. Antara tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbezaan bahasa dan warna kulit kamu. Sesungguhnya dalam golongan itu ada yang berilmu. Kita dapat faham bahawa kejadian manusia yang berbeza daripada segi bahasa, warna kulit serta budaya adalah kehendak Allah, ujarnya. Namun, kata Ahmad Awang, kini sudah memasuki bulan kedua pemerintahan kerajaan perpaduan, namun fitnah terus dikumandangkan dan diwiritkan oleh pihak lain bagi meruntuhkan kerajaan perpaduan yang dibentuk atas hasrat Yang di-Pertuan Agong. Walaupun tidak menyatakan dengan jelas siapa yang beliau maksudkan, secara tersirat ia ditujukan kepada
kepada pemimpin Perikatan Nasional yang masih mempertikaikan pembentukan kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga ke hari ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang masih berteriak seolah-olah Perikatan Nasional telah memenangi pilihan raya umum ke-15 dan kerajaan perpaduan sebagai luar tabi'i. Adapun penubuhan kerajaan pasca pilihan raya adalah di luar tabi'i demokrasi yang sebenar bersama penipuan yang nyata dengan mengumpulkan semua kumpulan penipu, penyangat dan oportunis, tegas Abdul Hadi. Dia berkata demikian dalam siri minda Presiden PAS yang bertajuk Jangan Kecewakan Peranan Anak Muda pada 6 Januari 2023. Malah Abdul Hadi telah mentakfiri penyokong kerajaan perpaduan dengan mengumpamakan mereka laksana iblis yang tidak layak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai gerakan memerangi Islam dengan menggunakan ayat 22 daripada surah Al-Ahzab yang bermaksud maka terciptalah satu kumpulan ahzab, yakni barisan parti dan kumpulan yang berbeza ideologi dan niat yang tidak ikhlas bersatu untuk menentang Islam yang pernah dihadapi oleh generasi awal dengan penuh keimanan. Justru seruan Ahmad Awang agar kerajaan perpaduan menguatkuasakan undang-undang untuk menolak anasir jahat daripada pihak lawan hendaklah dilihat bermaksud penggubalan undang-undang baharu anti bigotry atau seumpamanya, kerana Pakatan Harapan pada dasarnya menolak penggunaan Akta Hasutan 1948 dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA bagi menangani ekstremisme. Rakyat menuntut keadilan. Pada 5 Januari lalu, Mahkamah Tinggi mengarahkan supaya Tan Sri Syahril Abdul Samad dilepaskan dan dibebaskan atas pertuduhan gagal mengisytiharkan RM1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Razak melalui sekeping cek Islamic Bank Berhad bertarikh 27 November 2013 kepada LHDN. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan tersebut selepas mendengar permohonan pihak pendakwaan dan pembelaan Syahril. Bekas Ahli Parlimen Johor Bahru didakwa pada 21 Januari 2020 atas dakwaan gagal mengisytiharkan RM1 juta yang diterima daripada Najib. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi berkata pihaknya tidak berhasrat untuk meneruskan pendakwaan dan memohon supaya tertuduh dilepaskan tanpa dibebaskan. Mengulas mengenai pembebasan Syahril itu, bekas Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berkata keputusan itu selaras dengan kaedah keadilan Islam, iaitu seseorang tidak bersalah selagi tidak dibuktikan sebaliknya. Namun dalam masa beberapa tahun beliau dituduh di mahkamah, media termasuk media sosial telah menghukum dia dan ramai lagi yang seumpamanya sebagai bersalah. Gelaran yang masyhur dicipta oleh orang politik yang tidak beriman ialah kluster mahkamah yang diulang dan diulang bagi memberi persepsi jahat terhadap tertuduh yang masih lagi dalam perbicaraan, katanya. Dalam satu kenyataan, beliau menyelar sikap pihak agamawan tertentu yang gemar membuat tuduhan. Kemanakah perginya akhlak Islam jika maruah manusia ini terus diratah dan dirobek tanpa rasa malu pada manusia, apatah lagi pada Allah. Lebih dahsyat apabila ia juga dilakukan oleh orang yang berjubah dan berkopiah yang mendalami syariat Islam. Seolah ilmu satu perkara dan pelaksanaan keadilan satu perkara lain. Usah berbangga memperjuangkan Islam kalau keadilan Islam gagal diberikan kepada tertuduh di mahkamah. Islam apa yang kita perjuangkan, bidasnya. Khairuddin menyindir sama ada mereka yang disifatkannya mabuk menuduh dan memanjangkan persepsi ini bersedekah meminta maaf atas ketelanjuran apabila tuduhan gagal dibuktikan. Katanya tentu ramai tidak bersedia untuk berbuat demikian. Namun bersediakah nanti dirinya merangkak di hari akhirat memohon maaf kepada orang yang dicemari maruahnya? Fikirlah akhirat, bukan hanya dunia. Berpolitiklah cara Islam tempelaknya. Terima kasih Dr. Khairuddin kerana mengingatkan pemimpin dan penyokong bekas partinya tentang hukuman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para pentohmah yang enggan berhenti mentohmah. Apa sangatlah gelaran kluster mahkamah itu jika dibandingkan dengan label buta Al-Quran, suara syaitan, iblis dan terkini gerombolan Ahzab. Apabila Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan undang-undang terhadap para pemfitnah, lalu digelarnya beliau sebagai pendendam. Hari ini kerajaan perpaduan di bawah teraju Anwar Ibrahim bertungkus lumus dalam usaha untuk menstabilkan negara demi kepentingan rakyat dan negara. Namun masih terdapat pemimpin yang cuba mengulangi langkah Sheraton yang dibuat pada hujung Februari 2020 dengan mempertikai penubuhan kerajaan perpaduan yang dititahkan nak menerusi kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Adapun penubuhan kerajaan pasca pilihan raya adalah di luar tabi'i demokrasi yang sebenar bersama penipuan yang nyata dengan mengumpulkan semua kumpulan penipu, penyangat dan oportunis. Pada masa yang sama mempunyai penyakit hubbu ar-riasah atau yang bermaksud gila kuasa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan janji dibiarkan kalangan tersebut tanpa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang diterbitkan Harakat Daily 6 Januari lalu. Maaf cakap, kami sudah lama menderita gelaran dan label oleh mereka yang berselindung di sebalik jubah dan ketayak. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam sejahtera.